Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Dan kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada pagi ini kita bawakan kepada anda topik perbincangan berkenaan dengan sirah. Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua, dan hari ini tanggal 30 Disember 2021 bersamaan dengan 25 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Wow ya, sedar tak sedar sudah pun kita berada di hujung tahun 2021, dan esok satu hari sahaja lagi untuk 31 Disember 2021, dan tepat jam masuknya maghrib esok maka berubahnya untuk tahun 2022 ataupun 12 malam esok, maka masuklah untuk tahun baru yang kita nantikan untuk azam baru, semangat baru, dan apa yang kita nak lakukan untuk tahun baru sudah pun dirancang dengan sebaiknya. Dan mudah-mudahan penonton pada pagi ini kita akan berbincang ataupun mengupas berkenaan dengan topik sirah, kisah 25 Rasul, yakni kita ambil pada Nabi yang ke-10, yakni Nabi Yaqub alaihi salam. Bagaimana penceritaan tentang namanya, ada yang disebut juga dengan nama panggilan lain yakni Israel, dan juga bagaimana sifat Nabi Yaqub alaihi salam, juga bagaimana peribadi dan akhlaknya. Nanti kita akan kupaskan satu persatu untuk penonton semua. Baik, sebelum saya terlupa seperti biasa, jika penonton-penonton ingin bertanyakan soalan untuk topik perbincangan kita pada hari ini, boleh pergi ke ruangan Facebook kita dan komen di bawah poster yang tertera gambar saya dan juga gambar panel kita pada hari ini. Anda boleh komen di bawah untuk bertanyakan soalan. Kita akan ambil soalan-soalan penonton-penonton semua untuk kita jawab, kupas, dan sama-sama kita bincang serta telusuri. Baik, pada hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua, yakni tak lain dan tak bukan biasa bersama dengan saya dan juga biasa muncul di Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol. Apa khabar Ustaz? Selamat datang ke studio. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni Ustaz, saya bergandengan dengan Ustaz selalunya topik fiqh berkenaan dengan solat. Kalau last sekali ataupun paling hujung sekali kita berbicara tentang topik arwah binti Abdul Muttalib, dan sebelum itu tentang wirid dalam solat cara Nabi SAW, dan pada hari ini berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Mungkin Ustaz ada sedikit permulaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Azrin. Penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang para rasul ini suatu perkara yang sangat mengembirakan, kerana nanti kita akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang soleh sebegini. Guru kepada Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika disebut nama orang-orang yang saleh, maka turun rahmat di tempat yang disebut nama itu. Di konti kami menyebut itu dalam kereta, di rumah tuan-tuan, mendengar perkataan-perkataan nama orang yang soleh itu, sudah pasti turun rahmatnya. Tambah lagi kalau orang itu antara ketua orang soleh, para anbiya dan para rasul. Dan berbicara tentang mereka itu, Al-Quran menyebutkan fabihudahum faqtadih. Maka dengan petunjuk-petunjuk orang-orang yang baik termasuk para nabi dan rasul, faqtadih, maka ikutlah. Itulah tujuan kita berbicara tentang para nabi dan rasul ini, secara khusus 25 orang rasul ini. Dan rasul yang kita nak bicarakan ini, pernah Nabi sebut tentang keturunan rasul ini yang sangat mulia. Al-Karimu binil Karimi binil Karimi binil Karim. Orang yang mulia, anak kepada yang orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma adalah Al-Karim Nabi Yusuf alaihi salam, anak kepada Al-Karim yang mulia, anak kepada Nabi yang kita nak bicarakan pagi ini, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub anak kepada Nabi yang mulia,
Nabi Ishaq alaihi salam, dan Nabi Ishaq alaihi salam anak kepada Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sangat mulia sekali Ustaz Azrin. Mereka punya susur galur keluarga dan kemuliaan yang sampai hari kiamat akan terus mulia. Nabi Yaqub alaihi salam, nanti kita akan bicarakan kenapa Nabi Yaqub disebut Yaqub dan apa kaitan dengan Israel. Kita akan bicarakan sebentar lagi insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Muhadir untuk pembukaan perbincangan kita pada hari ini dengan penceritaan tentang bagaimana disebut tentang Nabi Yaqub alaihi salam. Dan kita nak terus tanpa membuang masa pada pagi ini untuk kita ambil terus soalan di Facebook dari sahabat kita untuk membuka tirai perbincangan kita ya. Kita nak ambil soalan dari Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Nabi Yaqub alaihi salam digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Israel? Bukankah kaum Israel kaum yang zalim terhadap umat Islam? Apakah maksud sebenar di sebalik perkataan Israel? Mohon pencerahan. Terima kasih sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Perkataan Israel itu Ustaz, apakah sebenar maksud di sebaliknya? Silakan. Masya-Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bertanya tentang Israel. Siapakah Israel itu? Kembali kepada siapa yang mempunyai nama itu. Para ulama bincangkan tentang siapakah Israel itu. Israel ini kalau dilihat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, aku pernah pergi ke satu perkumpulan orang Yahudi. Di situ bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub? Apakah kamu tahu bahawa Israel itu yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Nabi Yaqub? Lalu mereka menjawab, ya benar. Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Bermaksud dalam hadis ini Nabi secara jelas bila disebut Israel dalam Al-Quran itu merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dibahaskan lagi oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir ketika menafsirkan ayat 40 sehingga 42 suratul Baqarah. Beliau menyebutkan ittafaqal mufassirun ala anna Israila huwa Yaqub bin Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Para mufassirin mereka ittifaq sepakat mengatakan bahawa Israel yang disebut dalam Al-Quran itu adalah merujuk kepada Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan wa ma'nahu, dan makna Israel itu adalah Abdullah, hamba Allah. Lianna Isra fi lughatihim huwal abdu. Kerana Isra dalam bahasa mereka adalah abdu, hamba. Jadi Isra itu maksudnya hamba. Wa il huwa Allah. Il adalah Allah. Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah ini yang taat ini merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Qila, dikatakan inna lahu ismain. Nabi Yaqub punya dua nama. Wa qila, dan dikatakan Israel adalah laqab kepada baginda. Nama baginda Yaqub, tapi laqab ni kata orang Arab gelaran, adalah Israel. Ini juga disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dan Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kashaf ketika menjelaskan perkataan Israel itu. Jadi Israel secara jelas dalam hadis tadi merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Tetapi apa kaitan pula dengan bangsa Israel itu? Bani Israel. Bani Israel. Bila disebut dengan dua perkataan Bani Israel, Bani adalah anak-anak, Israel Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi anak-anak Nabi Yaqub. Jadi anak-anak Nabi Yaqub ada 12 orang daripada 4 orang isteri. Nanti kita akan bicarakan. Dan bagaimana pula yang disebut sebagai Israel sekarang ini, yang bangsa yang kita tahu yang mereka lakukan kepada orang-orang Islam yang tidak berperi kemanusiaan itu. Maka Israel di sini hanyalah merujuk kepada bangsanya itu. Anak-anak Nabi Yaqub tadi itu, maka ada keturunan-keturunan
akan bercambah keturunan itu, maka ada keturunan ini ramai yang menjadi nabi dan rasul. Tetapi ada juga yang itu sudah lumrah, ada juga menjadi orang-orang yang tidak baik. Maka orang yang tidak baik ini nanti kita akan melihat jadilah bangsa yang disebut sebagai Israel ini ataupun Israel yang ada sekarang ini. Pun begitu, para ulama sebenarnya tidak menyukai untuk bangsa yang ada sekarang ini disebut dengan Israel. Sebab Israel itu lebih merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Adapun yang ada sekarang ini, mereka itu bukan mengikut telunjuk ataupun ajaran perkara baik yang diajar oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Maka para ulama mengatakan tidak wajar untuk kita sebut mereka sekarang ini dengan Israel. Kalau nak sebut dengan Yahudi ataupun dengan Jus, maka itu tidak mengapa. Sebab itu sebagian ulama mengatakan untuk menyebut mereka dengan Israel itu adalah sebolehnya tidak wajar, sepatutnya tidak wajar. Maka disebutlah dengan Yahudi ataupun dengan Jus dan sebagainya. Sebab bila kita sebut sebagai Israel, sebenarnya mereka ingin mengambil mereka juga daripada Bani Israel, susur galur Nabi Yaqub ini supaya dapat mereka kembali ke Bukit Golan dan ada sirah-sirah baik bagi mereka itu, tapi sebenarnya tidak. Maka mereka sebenarnya kembali kepada bangsa Yahudi, bukan daripada asalnya adalah Nabi Yaqub alaihi salam, keturunan yang baik-baik. Baik. Gabungan di antara dua perkataan, Israel itu il itu adalah Allah. Isra itu adalah hamba. Jadi bila digabungkan ia menjadi hamba Allah, dan itu adalah nama lain bagi Nabi Yaqub alaihi salam yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan yang paling penting adalah kita nak tahu lagi apakah yang menarik berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam, selain daripada kita tahu daripada susur galur ataupun keturunan yang baik-baik, dan seterusnya kita nak tahu lagi tentang apa di sebalik penceritaan tentang kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, yang jarang-jarang kita dengarkan. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum. Di mana tempat kelahiran Nabi Allah Yaqub alaihi salam? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih sahabat kita Sal Rasid Cikci dengan soalan yang dia ajukan. Tempat kelahiran pula Ustaz, di mana? Ya, nama sudah kita tahu, tempat lahirnya di mana? Alhamdulillah, masya-Allah. Ya, silakan. Syukran jazilan Ustaz Azrin dan Sal Rasid yang bertanya. Nabi Yaqub alaihi salam anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq alaihi salam anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu perjalanan sirah Nabi Ibrahim yang dilahirkan di Iraq, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke Palestin. Maka Nabi Ibrahim nanti akan duduk di Palestin. Kita tahu isteri dan anak baginda yang nanti duduk dekat Makkah. Jadi Nabi Ibrahim berulang-alik daripada Palestin ke Makkah. Lalu Nabi Ishaq alaihi salam, yang Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishaq ini agak lama dengan lanjut usianya. Nabi Ismail sahaja ketika Nabi Ibrahim berumur 82 tahun. Nabi Ishaq lebih daripada itu lagi. Dan Nabi Ishaq alaihi salam sampai tuanya nantinya akan melahirkan Nabi Yaqub alaihi salam, dan Nabi Yaqub alaihi salam dilahirkan di Kanaan, satu tempat yang berada di Palestin. Palestin itu di kawasan Syria ataupun kawasan Syam. Bila kita sebut Syam, itu ada 4 buah negara: Syria, Palestin, Jordan dengan Lebanon. Maka bermakna di bahagian utara, bahagian atas sana tu, kalau cerita tentang Makkah Madinah Hijaz di bawah ini, maka di atas sana adalah Syam. Di situlah letaknya Palestin, situlah tempat kelahiran Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Itu yang disebutkan Ustaz sebentar tadi berkenaan dengan tempat lahir Nabi Allah Yaqub alaihi salam, dan sebenarnya banyak lagi kita akan kongsikan kepada penonton semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, berehat seketika.
313 para nabi dan rasul, dan juga ada pendapat menyebutkan 314 dan 315. Hanya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, dan 5 di antaranya adalah nabi ulul azmi yang mempunyai semangat yang sangat kuat dan ujiannya juga tidak kurang beratnya. Dan di dalam 25 yang wajib kita ketahui itu, sudah pastinya pada hari ini kita membacakan ataupun kita bawakan kisah tentang nabi yang ke-10 disebutkan, tentang Nabi Yaqub alaihi salam. Dan kalau sebelum tadi berehat tadi kita dah cerita berkenaan dengan kenapa dipanggil dengan panggilan selain daripada Yaqub, yang disebut dengan Israel panggilannya, iaitu hamba Allah. Isra adalah hamba, Il adalah sebutan bagi nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita juga nak ambil lagi soalan dari penonton di ruangan Facebook. Tetapi sebelum tu Ustaz mungkin ada satu soalan dari saya sendiri. Saya tadi bila dengar Ustaz sebut tentang Israel, kita pun dah tahu maknanya, tapi kita selalu sebut tentang Nabi Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Mungkin Yaqub itu sendiri ada makna yang tersirat. Ustaz, silakan. Masya-Allah. Masya-Allah, sangat bagus soalan Ustaz Azrin. Jarang orang bertanya soalan ni. Sebab biasa kalau Nabi Yaqub kita akan bahaskan tentang Israel itu. Tapi Yaqub itu sendiri apa maksudnya? Sebahagian ulama mengatakan Nabi Yaqub punyai abang kembar. Abang kembar yang namanya Al-Ais. Sebahagian menyebut Aisu. Ain Yasat Ais. Maka mereka dua adalah kembar yang disebut tawaman, kembar. Jadi ketika ibu mereka iaitu Sayyidatina Rifqah melahirkan keduanya kembar, maka yang keluar dahulu adalah Al-Ais ataupun Ais ini tadi, barulah diikuti oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Di dalam bahasa Arab yang mengikuti selepas sesuatu maka disebut aqibah ataupun uqba. Selalu kita sebut az-zikru uqbas salah. Zikir selepas solat. Maksudnya solat dulu baru zikir. Itulah juga yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihi salam, ikut sebahagian ulama. Ketika keluar bersama dengan kembarnya tadi, maka yang keluar dahulu adalah abangnya yang bernama Al-Ais. Sejurus selepas itu baru diikuti oleh Nabi Yaqub, dan perkataan sejurus selepas itu ataupun mengikutinya terus selepas itu di dalam bahasa Arab dipanggil aqibah ataupun uqbah. Maka dalam sirah maf'ul menjadi aqibah yaqibu, uqban maka Yaqub, maka jadi disebut sebagai Yaqub kerana maksudnya yang mengikuti sesuatu selepasnya. Maka jadilah nama beliau disebut sebahagian ulama dengan Yaqub. Maka asalnya tadi, kenapa? Kerana kelahiran baginda sejurus selepas abang kembar baginda iaitu Al-Ais. Baik, itu rupanya ceritanya ya. Kan, betul juga. Sebab sebelum ni ramai orang yang membahaskan tentang Israel itu. Tapi bila mana perkataan Yaqub itu sendiri mungkin jarang-jarang ataupun tidak selalu dibicarakan. Jadi pada hari ini kita dapat sesuatu ilmu baru tentang nama Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub itu adalah yang mengikuti sejurus selepas yang sebelumnya. Ya, baik itu. Okey, dan jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Mak Etun. Wah, pokok mangga Melaka. Assalamualaikum katanya. Soalan saya adalah, mengapakah di dalam Al-Quran disebut nama Nabi Yaqub alaihissalam sebanyak 18 kali? Apakah kelebihannya? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih sahabat kita Mak Etun atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, syukran jazilan Mak Etun. Kenapa Nabi Yaqub antara nama ataupun penceritaan yang banyak namanya disebut, bukan penceritaannya tapi namanya 18 kali. Di dalam kaedah menyebut kalau sesuatu itu banyak namanya, ini yarji ila syarafil musamma. Kathratul ismi, banyaknya nama itu tadullu ala syarafil musamma, merujuk kepada mulianya yang dinamakan itu. Sama juga dengan Al-Quran, banyak nama kerana mulianya Al-Quran. Hari kiamat banyak nama kerana besar dan hebatnya keagungan hari kiamat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama yang sangat banyak sekali menunjukkan syaraf, kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi Yaqub alaihi salam ada 18 kali disebut nama baginda dengan
Bani Israel ataupun Yaqub disebut di dalam Al-Quranul Karim. Menunjuk kepada apa ni? Kemuliaan yang ada pada Nabi Yaqub dan dekatnya Nabi Yaqub kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil sebahagian ayatnya, iaitu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Yaqub alaihi salam dengan Allah datangkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan kita sebut mendapat Nabi Ismail ketika umur 82 tahun. Dan selepas itu masya-Allah tabarakallah, Nabi Ismail melalui isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sayyidatina Hajar. Tapi sebelum itu sudah berkahwin dengan Sayyidatina Sarah tapi belum dapat zuriat. Akhirnya Allah bagi kemuliaan kepada Nabi Ibrahim atas kesabarannya yang selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya datang malaikat memberi khabar kepada Nabi Ibrahim dan Sayyidatina Sarah, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan isteri Nabi Ibrahim berdiri lalu suka, fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu kami khabarkan kepada Sayyidatina Sarah dengan Ishaq. Maksud beliau akan mengandung Ishaq. Wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Dan selepas daripada Nabi Ishaq akan lahir Nabi Yaqub. Ini sebelum lahirnya Ustaz Azrin. Bermaksud Allah sudah mengkhabarkan. Allah menggunakan perkataan di sini fabasyarna, lalu kami mengembirakannya. Maksudnya kedatangan Nabi Ishaq dan kedatangan Nabi Yaqub yang kita bicarakan ini adalah satu kegembiraan yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mahal kerana Allah sendiri yang mendatangkan itu. Maka ini antara kemuliaan yang ada pada Nabi Yaqub alaihi salam, sehingga 18 kali disebut. Banyak lagi yang akan kita bicarakan ayat-ayatnya nanti. Benar. Dan sedikit tambahan untuk soalan 18 kali ayat tentang Nabi Yaqub alaihi salam disebut ataupun nama Nabi Yaqub itu disebut di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita tengok dalam 18 kali disebut itu, setiap kali disebut nama Nabi Yaqub alaihi salam digandingkan dengan Nabi Ishaq dan yang lain. Tidak ada ayat yang menyebut tentang khusus ataupun sendirinya Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi selalu digandingkan. Mungkin ada juga maksud tersirat di sebalik itu, Ustaz. Masya-Allah, soalan yang sangat baik Ustaz Azrin. Ada faedah di situ, iaitu nak menunjukkan kemuliaan Nabi itu dia bersambung-sambung. Kalau berbicara tentang Nabi Yaqub tidak cukup. Kembali kepada bapa baginda Nabi Ishaq. Kembali pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datuknya. Dan tidak setakat itu, antara cerita panjang juga dalam Al-Quran dan khusus surah tentangnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf ini adalah anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam daripada isteri kedua baginda yang bernama Rahil. Nanti kita akan bicarakan. Jadi nak menunjukkan apa ni? Nak menunjukkan bahawa kemuliaan Nabi itu ada rentetannya, ada susur galurnya berkait. Apabila Nabi ini, maka ayahnya orang yang mulia, anaknya juga orang yang mulia. Nak menunjukkan bahawa keluarga ini keluarga yang sangat mulia susur galurnya. Sangat mulia susur galurnya, jadi dikaitkan dengan yang sebelumnya sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Tak lengkap bila mana kalau kita tak berbicara juga tentang umur dan juga kaum yang didakwah oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kita nak kaitkan ataupun kita nak sekalikan dengan soalan dari sahabat kita Al-Ali di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, pada umur berapakah Nabi Yaqub alaihissalam dilantik menjadi nabi? Kepada kaum manakah baginda berdakwah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Al-Ali atas soalan yang ditanyakan. Umur berapa jadi nabi dan juga kepada kaum mana Nabi Yaqub berdakwah? Ya, Ustaz. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat bagus sekali. Para nabi dan rasul itu selalunya, dan itulah yang masyhur di dalam sejarah dan di dalam riwayat, bahawa mereka dilantik menjadi nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. Cumanya perjalanan kehidupan Nabi Yaqub ini nanti kita akan menyelusurinya. Baginda dilahirkan di Palestin. Kemudian nanti berlaku peristiwa yang ayah baginda bernama Nabi Ishaq dan ibu baginda bernama Rifqah minta Nabi Yaqub nanti akan pindah ke Iraq, ke utara Iraq.
Ada sebabnya nanti, barangkali ada soalan daripada penonton nanti. Kemudian tinggal di Iraq itu selama 20 tahun. Habis 20 tahun tu baru patah balik ke Kanaan. Maka di Kanaan lah baginda alaihi salam dilantik menjadi nabi dan rasul dan berdakwah kepada kaumnya di situ. Tidak disebut dalam riwayat siapa spesifik kaumnya itu, tapi secara pasti baginda meneruskan tugas ataupun tanggungjawab yang Allah bagikan sebagai nabi dan rasul itu, mewarisi ataupun meneruskan dakwah daripada datuk baginda Nabi Ibrahim, daripada ayah baginda Nabi Ishaq alaihi salam, dan bagindalah Nabi Yaqub yang meneruskan tugas dakwah itu di mana secara khusus dekat Palestin. Walaupun tidak disebut apakah nama kaum itu, tetapi pengikut-pengikut Nabi Yaqub alaihi salam adalah berada di negara Palestin sebagai satu kesinambungan dakwah daripada dakwah datuk baginda dan dakwah ayah baginda. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam nantinya bila sudah tua barulah pindah ke Mesir kerana dipanggil dan dijemput oleh anak baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Meninggal di Mesir, kita sebutkan dahulu kewafatannya, meninggal di Mesir, tetapi baginda wasiatkan untuk dimakamkan di Palestin. Maka kehidupan baginda banyak di Palestin, cuma 20 tahun berada di utara Iraq. Jadi kaum yang didakwah adalah kaum ataupun orang-orang yang berada di sekitar Palestin. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan dari persoalan sahabat kita sebentar tadi. Usia berapa dan kaum manakah yang didakwah oleh Nabi Yaqub alaihi salam, dan bila kita berbicara tentang para nabi dan rasul, mesti mata hati kita tertumpu kepada akhlak mulia ataupun peribadi yang boleh kita ambil sebagai iktibar ataupun kita cuba untuk melihat akhlak dan peribadi para nabi dan rasul ini. Jadi kalau kita lihat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya memang satu suri teladan yang baik. Tapi kalau kita nak tengok pula pada teladan dan akhlak yang ada pada Nabi Yaqub alaihi salam, mungkin Ustaz boleh ceritakan 1/3 dulu daripada akhlak dan peribadi mulia yang ada pada Nabi Yaqub alaihi salam. Silakan Ustaz. Syukran jazilan Ustaz Azrin. Para nabi dan rasul, masya-Allah tabarakallah, apapun yang mereka lakukan, yang mereka buat, itu semua menjadi tauladan yang sangat baik kepada kita. Dan Nabi Yaqub alaihi salam juga punya akhlak yang mulia, sangat banyak. Sebahagian daripadanya baginda itu sudah pasti sangat dekat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Apapun ujian, apapun rintangan, semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan baginda sangat tabah sekali, sebab antara ujiannya ini Ustaz Azrin bukan datang daripada kaum sendiri, tetapi datang daripada anak-anak sendiri. Ini challenging sebenarnya. Kalau cabaran tu datang daripada luar, ya itu biasa. Tapi kalau datang daripada dalam rumah sendiri, bagaimana nanti kita melihat anak-anak baginda yang tidak berapa suka dengan Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf dan dibuang di dalam perigi buta, itu panjang ceritanya tu. Itu bukan daripada orang lain, datang daripada anak-anak sendiri. Tapi apa yang berlaku ketika menghadapi semua ini, kata Nabi Ibrahim, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku ini mengadukan akan penderitaanku dan huzni, kerisauanku ataupun kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu apa yang datang daripada Allah daripada kamu yang tidak tahu. Begini, Al-Imam As-Samarqandi di dalam Bahrul Ulum mengatakan, tadi kan Nabi Ibrahim mengatakan innama ashku bathi wa huzni, sesungguhnya aku mengadu akan bathi. Al-bath itu juga adalah kesedihan. Huzni juga kesedihan. Apa beza dua ini? Kata Al-Imam As-Samarqandi, al-bathu ashaddul huzni. Al-bathu itu adalah kesedihan yang sangat-sangat melampau. Innama summiyal huzni al-batha, dinamakan sebagai kesedihan itu sebagai al-batha, sangat lebih banyak kesedihannya itu, li'anna sahibahu la yasbiru alaihi. Kadang-kadang tuannya itu tidak dapat bertahan sabar padanya, hatta yabuthahu, sampai dia memberikan
memberitahu kepada yang lain. Bath ni macam menyampaikan kepada yang lain. Kenapa? Takut-takut tak kuat. Tapi Nabi sangat kuat. Tapi nak tunjuknya bahawa kesedihan itu sangat kuat daripada kesedihan yang biasa. Meluahkan perasaan. Meluahkan perasaan. Ya, baik. Betul kata Ustaz, satu cabaran yang besar bila mana dugaan itu datang bukan daripada orang lain tetapi daripada keluarga sendiri. Itu kehebatan yang ada pada Nabi Yaqub AS, dan banyak lagi akan kita bincangkan seketika nanti. Baik, jom kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz menjemput seluruh rakyat Malaysia berdoa dan bermunajat untuk kesejahteraan semua sempena Tahun Baru 2022 pada esok 31 Disember 2021 ini. Juga ikuti kupasan topik menarik usia bertambah amal kurang. Amalan bertambah seiring peningkatan usia bermula jam 6.30 pagi hanya di TV3 dan TV9. Wow, itu esok hari ya penonton-penonton ya, sempena kita nak menyambut Tahun Baru 2022. Ayuh kita sama-sama esok ya untuk bacaan surah Yasin dan juga kupasan menarik untuk topik amalan usia bertambah amal kurang. Esok jangan lupa. Baik, okey, jom kita kembali duduk di meja perbincangan untuk meneruskan kupasan pada hari ini tentang Nabi Yaqub alaihi salam yang kita bawakan khas kepada penonton. Penonton semua pastikan ada catatan pada hari ini dan sama-sama nanti bila dah dapat banyak nota-nota penting pada hari ini, sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, semoga semuanya beroleh manfaat. Boleh sebarkan di ruangan Facebook, Instagram dan juga mana-mana platform media sosial, dan kalau di Facebook jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, okey, jom kita teruskan. Kita ambil soalan dari sahabat kita di ruangan Facebook. Dari Syahiralia Muhammad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, apakah mukjizat Nabi Yaqub alaihi salam? Terima kasih kepada sahabat kita. Ringkas soalannya tetapi sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Kalau pada Nabi Musa, mukjizatnya tongkatnya boleh membelah laut. Kalau Nabi Sulaiman boleh berbicara dengan alam, dan kalau kita lihat pada Nabi Isa alaihissalam boleh mengubati penyakit. Kalau Nabi Yaqub alaihissalam, Ustaz, apakah mukjizatnya? Silakan. Alhamdulillah, syukran Ustaz Azrin dan Puan Syahiralia yang bertanya. Betul. Antara mukjizatnya adalah baginda boleh mentakwil mimpi. Ini bukan sebarang orang boleh takwil mimpi, Ustaz Azrin. Ketika apa yang berlaku kepada anak yang dikasihi baginda Nabi Yusuf alaihi salam, bermimpi, disebut di dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf mengadu kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam memberitahu kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam, wahai abati, wahai ayahku yang ku sayangi. Dia beza. Ya abi, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayah yang ku sayangi. Sama juga ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku yang ku sayangi. Bahasa Al-Quran dalam ayat ini, ya abati, wahai ayahku yang ku sayangi. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Siapa yang menyayangi, dia nanti akan disayangi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Wahai ayah, dalam mimpi saya lihat ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan juga syamas, matahari, dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud padaku. Maka dalam ayat ini digunakan perkataan ra'aituhum. Hum ini adalah dhamir untuk yang aqil. Sajidin juga hal kepada mereka itu yang sujud. Lalu ini segera kita faham bahawa ini walaupun disebut sebagai bintang-bintang,
dan juga matahari dan bulan, maka ia merujuk kepada manusia. Sebab itulah ketika ditanya demikian, ditafsirkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam juga mukjizat baginda alaihi salam, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku yang kusayangi. Tengok tuan-tuan, ketika Nabi Yusuf mengatakan ya abati, wahai ayahku yang disayangi, Nabi Yaqub menjawab ya bunayya, tidak ya ibni. Maka kerana itu sayang menyayangi antara ayah dan anak itu sangat penting. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Mimpi ni tadi ni jangan bagi tahu kepada adik-beradik yang lain. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan buat satu konspirasi kepada kamu untuk menjatuhkan kamu, untuk menjadikan kamu dalam keadaan mudarat. Kenapa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kerana itulah syaitan adalah musuh yang nyata kepada hamba itu. Kerana perkara ini mereka ada suatu yang tidak elok, hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka tafsiran mimpi ini adalah suatu mukjizat ataupun kelebihan yang ada pada Nabi Yaqub alaihi salam di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Boleh mentakwil mimpi ya. Itu satu kelebihan yang bukan semua orang ada ya, sebab bila mana kita nak melihat apa di sebalik mimpi tersebut dan bagaimana mimpi itu adalah mimpi yang benar, itu adalah satu yang sangat-sangat hebat. Saya boleh mentakwil mimpi. Dan tadi ya Ustaz ada berbicara tentang saudara kembar Nabi Yaqub alaihi salam, iaitu Ais. Betul sebutan saya Ustaz? Betul. Ais ya. Ain ya Sad. Ais kan. Jadi mungkin kita boleh nak tanya sikit kepada Ustaz soalan tambahan ya berkenaan dengan Ais tadi. Dia saudara kembar, mereka hidup bersama dan selepas daripada Nabi Yaqub alaihi salam diangkat menjadi nabi, maka saudara kembarnya itu ada di mana dan kenapa tidak juga diangkat menjadi nabi? Mungkin Ustaz ada sedikit tambahan untuk itu. Silakan. Alhamdulillah. Soalan yang baik Ustaz Azrin. Kita tahu tadi Nabi Yusuf ada abang kembar yang bernama Al-Ais. Sebab itu jugalah baginda mendapat nama Yaqub, sebab Aqibah ataupun Uqbah di selepas kelahiran abangnya tadi yang bernama Al-Ais, barulah Nabi Yaqub alaihi salam. Cuma apa yang berlaku ketika sama-sama membesar Ustaz Azrain, tapi belum dewasa lagi, tapi masa kecil, Al-Ais ini ada satu perasaan hasad dengki dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Kenapa? Sebab Nabi Ishaq alaihi salam sangat menyayangi Nabi Yaqub alaihi salam. Demikian ibu baginda Rifqah sangat menyayanginya. Malah dalam banyak perkara sangat nampak kasih sayang itu lebih kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Pernah Nabi Ishaq alaihi salam mendoakan kebaikan yang banyak, keturunan juga kepada Nabi Yaqub alaihi salam, yang doa ini didengar oleh Al-Ais. Maka Al-Ais rasa macam, kenapa harus kepada Nabi Yaqub, kenapa tidak saya? Bahayanya hasad ini juga berlaku kepada Al-Ais. Sehingga Ustaz Azrin, Al-Ais ini ada rancangan untuk membunuh Nabi Yaqub AS. Ini bahaya hadirin yang namanya hasad itu. Hasad ini maksiat yang pertama sekali berlaku di langit ketika Iblis hasad kepada Nabi Adam, tidak mahu sujud kepadanya. Dan kerana hasad jugalah pertumpahan pertama yang berlaku di muka bumi ini ketika Qabil membunuh Habil. Ini disebabkan oleh hasad. Ini penyakit yang bahaya. Adik abang sendiri sanggup untuk membunuh adik, iaitu Nabi Yaqub AS. Itulah yang nanti ketika Nabi Yaqub bagi tahu kepada Nabi Ishaq, ayah baginda, dan ibu baginda, kedua-duanya bagi satu nasihat supaya Nabi Yaqub AS berhijrah ke Harran dekat utara Iraq, berjumpa dengan saudara sebelah ibu yang dipanggil Khal. Kalau pak saudara sebelah ayah tu dipanggil Ammun. Kalau di sebelah ibu dipanggil Khali kita kata. Di situ ada abang beliau yang bernama Laban bin Batuil. Sebab ibu baginda tadi bernama Rifqah binti Batuil. Maka abang beliau yang bernama Laban bin Batuil, seorang saudagar yang berjaya di Iraq, pindah ke situ. Satu pendapat ulama mengatakan disuruh pindah, kenapa? Untuk lari daripada ancaman bunuh oleh abang
baginda yang bernama Al-Ais. Pendapat yang kedua mengatakan supaya Nabi Yaqub belajar dalam kehidupan ini, sebab beliau asalnya seorang penternak dan seorang pekebun. Pak saudara baginda adalah seorang saudagar yang berjaya. Jadi untuk belajar dalam kehidupan, maka disuruh pergi ke Iraq. Ada dua pendapat ulama. Satu untuk menjauhkan diri daripada ancaman bunuh tadi. Yang kedua supaya Nabi Yaqub alaihi salam boleh belajar kehidupan ini, antaranya dalam perkara perniagaan. Maka itulah akhirnya nanti Nabi Yaqub alaihi salam berhijrah daripada Palestin pergi ke Iraq, iaitu di utara Iraq, satu tempat yang bernama Harran. Baik, kalau kita tengok penceritaan dari Ustaz sebentar tadi, abang kembarnya itu ceritanya lebih kurang macam mana Habil dan Qabil, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga sama penceritaan itu bagaimana dengan Nabi Yaqub alaihissalam, dan juga abang saudaranya ada sedikit hasad yang menyebabkan kerosakan di dalam hubungan adik-beradik. Itu yang patut kita perhatikan. Baik, sedang penonton, jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus bersama dengan kita. Walaupun ada tugasan yang nak dilakukan, tetapi sempat juga meluangkan masa pada pagi ini, mungkin di hadapan kaca TV ataupun melihat kita di ruangan siaran secara langsung di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Ajak sahabat-sahabat anda untuk sama-sama menonton perbincangan kita pada pagi ini di Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik sirah tentang Nabi Yaqub alaihi salam. Banyak sebenarnya di awal tadi sudah kita kongsikan kepada penonton-penonton semua, dan ada lagi yang akan kita kupas. Belum lagi masuk tentang bagaimana perkahwinan Nabi Yaqub alaihi salam, anak-anaknya, cabarannya, bagaimana bila mana di dalam tempoh berdakwah, apakah cabaran di dalam dakwah Nabi Yaqub alaihi salam. Banyak lagi yang belum kita bincangkan, tetapi kita akan muatkan pada hari ini sepadat mungkin untuk diberikan kepada penonton-penonton. Baik, okey, jom kita teruskan. Kita ambil soalan dari sahabat kita, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Bagaimanakah perkahwinan Nabi Yaqub alaihi salam dilaksanakan dengan Rahil dan Laila, anak kepada bapa saudara beliau? Apakah bapa saudara beliau, Laban, seorang yang penyayang dan tidak membezakan kasih sayang antara anak kandung dan anak saudara? Ada dua soalan di situ. Terima kasih kepada sahabat kita Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Dia letak gambar love tu sama macam nama, biru juga. Terima kasih kepada sahabat kita. Silakan Ustaz untuk dua soalan. Syukran jazilan Ustaz Azrin. Nur Dahlia bertanya tentang perkahwinan dengan Rahil dan Laila tadinya. Dan adakah dibezakan kasih sayang? Kita jawab soalan nombor 2 dulu. Ya, boleh, jadi Laban ini bin Batwil ini seorang saudagar yang kaya dan sangat menyukai Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab peribadi Nabi Yusuf alaihi salam memikat hatinya. Seorang yang sangat baik, tertib, kenapa tidak? Baginda adalah anak kepada Nabi juga, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Dengan cara peribadatannya kepada Allah, dengan akhlak yang mulia itu sangat luar biasa sekali. Apabila datang untuk belajar, mendapat sesuatu kebaikan daripada beliau, sudah pasti Laban sangat menyukai Nabi Yusuf alaihi salam. Tambah lagi tidak disebut Laban ini punyai anak-anak lelaki. Disebut beliau punyai 2 orang anak perempuan, iaitu yang pertama bernama Rahil, yang kedua bernama Laia. Begitu. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi Yaqub dihantar ataupun disuruh oleh Nabi Ishaq pergi ke Iraq. Kita tahu dari Palestin atas turun ke Iraq, tujuannya adalah untuk berkahwin, di samping mempelajari kehidupan. Itu antaranya. Lalu disampaikan hasrat itu kepada
pak saudara tadi yang bernama Laban. Maka Laban bin Batul bersetuju, tetapi dengan syarat. Hendaklah Nabi Yaqub alaihi salam menjaga ternakan dan kebun beliau selama 7 tahun. Barulah dikahwini. Cuma ketika bersama dengan pak saudara, Nabi Yaqub alaihi salam melihat sepupu-sepupu baginda, iaitu 2 orang anak perempuan Laban. Satu yang bernama Layya, itu kakak, dan adiknya yang bernama Rahil. Rahil ini lebih cantik daripada Layya. Lalu Nabi Yusuf itu biasa, yang lelaki suka dengan perempuan, ada keinginan untuk menjadikannya sebagai suri dalam kehidupannya, iaitu menjadi isteri. Itu yang dikatakan oleh Laban tadi, boleh dengan syarat bekerja 7 tahun. Kita pendekkan cerita, setelah 7 tahun maka dikahwinkan. Sebenarnya Nabi Yusuf ingin berkahwin dengan Rahil, bukan dengan Layya. Tapi kata Laban mengatakan, tempat mereka ini la nujawwizu as-saghir qabla al-kubra. La nuzawwiju as-sughra qabla al-kubra. Kami tidak mengahwinkan yang kecil dahulu daripada yang besar. Jadi maksudnya kakak kena dikahwinkan dulu baru adik. Lalu akhirnya dikahwinkanlah Laila tadi itu, Layya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub sebenarnya ingin juga jadikan Rahil, adiknya, sebagai isteri baginda. Di ketika itu, zaman ketika itu, syariat ketika itu boleh kahwin dengan adik-beradik satu masa, boleh, ya. Satu pendapat mengatakan, Nabi Yaqub mengatakan, Laban mengatakan boleh mengahwini Rahil, adik Layya tadi itu, dengan syarat bekerja lagi 7 tahun. Maka bekerjalah 7 tahun, dapatlah juga mengahwini Rahil ini tadi. Cuma pendapat lain mengatakan bahawa bukan berkahwin 2 tu dalam satu masa. Meninggal dulu Layya, barulah berkahwin dengan Rahil. Tapi kebanyakan pendapat mengatakan kahwin dua-dua dalam satu masa, dan kedua-duanya nanti akan memberikan zuriat kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi di situlah nanti akan lahir anak-anak daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam yang 12 orang. Macam mana jadi 12 orang itu? Ketika sudah berkahwin, barangkali ini soalan akan datang, barangkali kita akan lihat kemudian insya-Allah. Baik, Rahil dan juga Layya ini 2 isteri kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang kita bicarakan pada hari ini, dan itu satu nota penting untuk penonton-penonton semua letakkan di dalam catatan anda. Baik, untuk soalan seterusnya dari sahabat kita Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz, katanya berapa jumlah kesemua anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, dan bagaimanakah kecekalan serta kesabaran baginda dalam penantian kepulangan anak kesayangan baginda yang dianiaya oleh saudara-saudara kandungnya sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Al-Syal dengan soalan yang diajukan pada hari ini. Sila Ustaz, berapa anak kepada baginda Nabi Yaqub alaihissalam? Silakan. Masya-Allah, syukran jazilan Asyal yang bertanya. Kita tahu tadi bahawa Nabi Yaqub alaihissalam berkahwin dengan 2 beradik. Satu pendapat mengatakan meninggal dulu kakak, barulah dikahwini adik. Pendapat yang masyhur mengatakan dua-dua dikahwini dalam satu masa, syariat ketika itu membenarkan. Iaitu yang pertama berkahwin dengan Layya. Daripada Layya mendapat 6 orang anak. Yang sempat saya catatkan, Rabin, Syamaun, Lawi, Yahuza, Yakasir dan Zabelon. Ada 6 orang. Dan anak ini dapat di Iraq. Adapun Rahil selama duduk 20 tahun dekat Iraq, beliau tidak mengandung. Nanti mengandungnya bila? Ketika Nabi Yaqub patah balik ke Kanaan, nanti ke utara balik. Dalam pada itu, Laban sebagai seorang saudagar yang kaya punyai beberapa hamba. Lalu sebagai tanda kasih sayang kepada kedua orang anak perempuan yang kahwin dengan Nabi Yaqub tadi itu, dibagilah hamba itu kepada kedua-duanya untuk membantu urusan dalam rumah tangga seharian. Maka kepada Layya diberikan Zulfa. Zulfa pembantu kepada Layya tadi itu, dan dibagikan Balha, seorang hamba untuk membantu Rahil. Sebutannya Rahil, begitu. Akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam kahwin juga Ustaz Azrin dengan kedua orang hamba ini tadi. Jadi dalam 4 orang isteri ini tadi,
maka dapatlah 12 orang anak. Kita sebutkan sedikit. Zulfa mendapat 2 orang anak, iaitu Jad dan Ashir. Dan Balha tadi itu yang dikahwini oleh Nabi Yaqub juga mendapat anak yang namanya Da'an dan Nafrali. Semuanya itu 10 orang itu mendapat Nabi Yaqub mendapat anak 10 orang ini selama 20 tahun duduk dekat Nairab. Sehinggalah satu ketika diperintahkan oleh Allah kembali balik ke Palestin dekat Kanaan. Ketika itulah Rahil yang 20 tahun menunggu untuk dapat anak tadi itu berdoa kepada Allah siang dan malam. Allah kurniakan alhamdulillah anak, dan bukan sebarang anak ni Ustaz Azrin dan Syal, anak yang nanti akan menjadi nabi dan daripada keturunannya masya-Allah luar biasa menjadi nabi dan rasul juga. Siapa? Daripada Rahil inilah lahir Nabi Yusuf alaihi salam dan lahirlah adik baginda yang bernama Bunyamin. Maka kesemua anak-anak baginda Nabi Yaqub alaihi salam 12 orang. Cuma ada satu pendapat yang mengatakan 13, iaitu yang lain lelaki, tetapi ada seorang anak perempuan yang bernama Dinah. Wallahu alam bisawab, tapi yang masyhurnya adalah 12 orang, dan 12 orang inilah nanti akan menjadi yang disebut sebagai al-asbat. Al-asbat adalah keturunan-keturunan Bani Israel, yang disebut Bani anak-anak, dan Israel Nabi Yaqub alaihissalam itu yang masyhur disebut sebagai 12 orang. Yang nanti akan bercambah-cambah dan melahirkan keturunan-keturunan yang di antaranya yang menjadi nabi dan rasul yang nanti kita akan sebut, antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz untuk penceritaan berkenaan dengan 13 anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang dibicarakan sebentar tadi. Kalau daripada catatan saya di sini juga menyebutkan ada 13 yang terakhir juga disebutkan dengan anak perempuan tunggal Nabi Yaqub alaihissalam, yakni Dinah. Jadi ada 12 orang yang laki-laki daripada Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Da'an, Nathali, Yad, Ashvir ataupun Ashir, dan kalau di sini disebutkan adalah Issakhar ataupun Yathakir, Zabanun, Yusuf dan juga Bunyamin. Ini 12 orang anak laki-laki yang dari Nabi Yaqub alaihissalam, dan yang paling penting sekali adalah penceritaan itu berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penceritaan ini. Dan mungkin kalau kita lihat pada soalan tadi Ustaz daripada Al-Syal sebentar tadi, yang di bawah itu selepas daripada soalan pertama tu disebut bagaimana seorang ayah menanti kepulangan anak kesayangannya. Mungkin yang ini disebut tentang Nabi Yusuf. Betul. Mungkin disebut tentang Nabi Yusuf alaihissalam menanti kepulangan anaknya dalam keadaan menanti yang dikhianati oleh adik-beradiknya. Jadi mungkin itu kita akan sambung pada perbincangan setelah kita berehat seketika nanti, dan sambungan di TV9. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada penonton-penonton semua, kita catat segala nota penting pada hari ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kita rangkumkan lengkap 25 Nabi dan Rasul yang akan kita bincangkan dalam topik sirah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berakhir di sini di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan setelah kita berehat seketika sebentar tadi, masih tentang Nabi Yaqub alaihissalam dan bagaimana penceritaan kronologi kehidupan Nabi Yaqub alaihissalam yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton pada hari ini. Dan belum lagi satu part belum kita bincangkan, yakni berkenaan dengan kemuliaan tentang peribadi ataupun kemuliaan baginda Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kalau tadi di awal kita dah sebut sikit Ustaz berkenaan dengan bagaimana akhlak ataupun peribadi Nabi Yaqub alaihissalam, tetapi kemuliaannya itu masih belum lagi kita bincangkan. Mungkin Ustaz ada tambahan tentang akhlak dan juga kemuliaan peribadi baginda. Silakan. Syukran jazilan Ustaz Azrin.
Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi Yaqub banyak disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim, bermakna kemuliaan yang ada pada baginda sangat dekat pada Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah kita sebut tentang keturunan yang sangat mulia, Al-Karimu ibnil Karim, ibnil Karim, ibnil Karim. Sudah kita sebutkan tadi. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, juga kepada Nabi Yaqub, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berkati ke atas Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, wa min dzurriyyatihima, dan juga diberkati keturunan kedua-duanya, termasuklah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, sebab Nabi Yaqub alaihi salam adalah anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Di kalangan keturunan keduanya, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, keturunannya termasuk Nabi Yaqub alaihi salam, ada orang-orang yang baik dan ada juga orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kita sudah sebutkan bahawa Nabi Yaqub adalah suatu kegembiraan daripada Allah kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Ini juga menunjukkan kemuliaan, kelebihan Nabi Yaqub alaihi salam. Anugerah ini dipecahkan lagi oleh para alim ulama dengan beberapa perkara. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Tadi Allah gunakan wa basyarna, kegembiraan ini, wa wahabna, iaitu wa wahabna, kami anugerahkan, bermakna Nabi Yaqub adalah anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Anugerah macam mana tu? Dalam ayat yang lain, anugerah Nabi Yaqub sebagai hidayah kepada umat. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, kullan hadaina, kedua-duanya kami bagi petunjuk. Kalau Allah sudah bagi petunjuk, bermakna orang itu orang yang mulia. Anugerah yang bagaimana lagi? Dipilih Allah menjadi nabi. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya, dan setiap keduanya kami jadikan menjadi nabi. Satu lagi kemuliaan Nabi Yaqub alaihi salam, dan Nabi Yaqub itu diperakui oleh Allah sebagai orang yang salih. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah, dan kami jadikan, anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan anaknya Nabi Yaqub sebagai satu anugerah. Wa kullan ja'alna salihin, dan kami jadikan keduanya orang yang saleh. Nabi Yaqub orang yang sangat kuat beribadah dan punya ilmu yang sangat tinggi. Allah menyebutkan wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan ingatlah hamba-hamba kami Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, ulil aidi wal absar, yang mempunyai kekuatan-kekuatan dan absar, ilmu yang sangat mendalam. Basar ni basarna, ada namanya basirah, iaitu penglihatan batin. Maksudnya ilmu yang sangat mendalam. Kekuatan di sini kata ulama, kekuatan dalam beribadah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa innahu ladzu ilmin, sesungguhnya Nabi Yaqub punya ilmu, lima allamna, seperti mana yang telah kami ajarkan. Dan kemuliaan yang lain kita sebutkan tadi. Apa dia? Daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, yang nanti susur galurnya ramai yang menjadi nabi dan rasul yang seperti telah kita sebutkan tadi. Baik, itu tentang kemuliaan kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nama disebut, maknanya itu adalah satu kemuliaan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kalau kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita ya di Facebook dari Ummi Hani. Baik, okey, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, dalam surah Yusuf ayat 18 Nabi Yaqub alaihi salam berkata fasabrun jamil saat mendapat berita kehilangan Yusuf. Kalau tak silap saya, katanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga mengucapkan ungkapan yang sama ketika beliau difitnah. Soalan saya Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan maksud sebaik-baik sabar yang disebut dalam ayat itu? Terima kasih kepada Ummi Hani atas soalan yang ditanyakan, dan dia cuba bertanya tentang ungkapan fasabrun jamil itu. Apa makna sebenarnya sebaik-baik sabar? Silakan. Masya-Allah, tabarakallah. Sangat bagus soalan ini dan sangat suka sekali sebab itulah yang terbaik sekali Ustaz Azrin.
benar takdir itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi ini. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sanah qabla khalqi samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir hamba makhluk itu 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Maksudnya ujian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tinggal lagi manusia ini. Apakah yakin itu takdir daripada Allah? Orang yang beriman sangat meyakininya, maka tidak ada jalan lain. Orang-orang yang beriman, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman ketika diuji dengan musibah apapun, maka mereka mengatakan kita milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali pada Allah. Di situ nanti akan memunculkan satu perasaan, apa dia? Jangan marah-marah, jangan komplain-komplain, tetapi sabar. Sebab itu ketika Nabi Yaqub alaihissalam diuji dengan anak-anak yang perangannya sebegitu, yang menganiayai anak yang paling dikasihi, disayangi Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyebutkan apa? Fasabrun jamil. Maka sabar itulah yang baik, yang cantik. Cuma sabar yang cantik itu macam mana, Ustaz Azrin? Sabar yang cantik satu, mengetahui bahawa semuanya datang daripada Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman padaku, kata Allah, maka kamu jangan zalim. Yang kedua, sabar yang disebut jamil itu adalah di ketika awal diuji. Itu yang paling jamil. Sebab itu Nabi sebutkan innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang benar-benar yang tinggi nilainya itu fi sadmatil ula. Ketika saat awal itu diuji oleh Allah, dia sabar. Sebab ada juga orang yang sabar tapi lambat sedikit. Nabi SAW lalu di satu perkuburan, ada seorang perempuan menangis kerana anaknya telah menangis. Lalu Nabi katakan, bersabarlah. Lalu seolah-olah dia tak tahu ini Nabi, kamu seolah-olah bahasa kita melihat, tapi yang memikul ini lebih berat lagi. Maksudnya ketika itu dia tidak sabar lagi. Lalu orang mengatakan, wahai fulana, itu Nabi. Itu bukan sebenarnya itu Nabi. Dia rasa bersalah, dia datang pergi rumah Nabi, cari tak jumpa, kemudian cari baru jumpa, lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni asbir, aku bersabar sekarang. Nabi mengatakan, innamas sabru fi sadmatil ula. Kesabaran yang tinggi nilainya, yang sabrun jamil tadi, ketika di awal-awal diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu jawapannya berkenaan dengan fasabrun jamil. Sebaik-baik sabar itu adalah yakin semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di sebaliknya. Dan yang kedua adalah sabar itu pada waktu mula-mula kena saya. Sabar yang terbaik. Inilah dua yang kita sebutkan sebentar tadi. Dan kita ada soalan dari sahabat kita juga ya, Rosdin Samah, katanya Assalamualaikum. Soalan saya, apakah sebenarnya yang berlaku bila mana Nabi Yaqub alaihissalam telah dianggap sebagai berada di jalan keadaan sesat, berada dalam keadaan sesat yang nyata oleh anak-anaknya, iaitu abang-abang kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Rosdin Samah tuan atas soalan yang ditanyakan. Dianggap berada dalam keadaan kesesatan oleh anak-anaknya Ustaz. Apa perasaan dan juga keadaan waktu ketika itu? Masya-Allah. Ini soalan yang baik daripada saudara Rosdin. Ini ungkapan yang disebut dalam Al-Quranul Karim, inni naraka fi dhalalim mubin. Inna naraka fi dhalalim mubin. Wahai ayah kami, siapa Nabi Yaqub alaihissalam, kata adik-beradik Nabi Yaqub, inna naraka fi dhalalim mubin. Kami melihat abah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata di sini bukan sesat petunjuk, bukan sesat jalan, tidak. Sebab Nabi Yaqub, masya-Allah, disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri 80 tahun berpisah dengan anak yang sangat dicintai, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai beliau menangis-nangis dan sampai selaput mata ni jadi tertutup kerana menangis itu. Itu yang adik-beradik mengatakan, abah, ni kenapa sampai lagu ni? Maksud kata ingat Nabi Yusuf tu. Ini tak patut dibuat lagu ni. Yang sudah tu sudahlah. Gitu. Jadi jangan
jangan membahayakan diri sendiri, meletakkan diri dalam keadaan begitu sampai selaput mata ni jadi tertutup lagu ni. Cuma ini harus kita ingat, Nabi Yaqub alaihissalam bukan buta, tidak buta. Ini diingatkan oleh Al-Imam Ad-Dardir dalam kitab beliau Al-Kharidah Al-Bahiyah. Beliau mengingatkan tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang buta. Tapi apa yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam, menangis 80 tahun tak jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, disebutkan juga oleh Al-Imam Syekh Daud Al-Fatani dalam Ad-Durrul Thamin, juga oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitab beliau Tijanu Darari. Apa yang berlaku? Ini berlaku hijab tutupan yang menutup mata baginda disebabkan beliau selalu menangis, tawasulut dumu'. Ini harus kita ingat, tidak ada nabi dan rasul yang buta, tetapi kerana selalu menangis, bengkak mata ni menutup sebegini. Sebab itulah keadaan sedih beginilah sampai anak-anak tadi mengatakan pok dalam keadaan kesesatan yang nyata lah. Terimalah keadaan lagu ni. Sebab itu mereka mengatakan begitu, bukan menunjukkan Nabi Yaqub itu tidak mendapat petunjuk ataupun dalam kesesatan, tidak. Benar, naluri seorang ayah bila mana anak kesayangan tiba-tiba tidak ada di hadapan mata, 2 hari pun sudah cukup untuk mendatangkan kesedihan, apatah lagi 80 tahun Ustaz ya. Baik, ayuh sidang penonton, kita tenang-tenangkan keadaan, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berbicara tentang kisah para Nabi dan Rasul, di dalam banyak penceritaan daripada kisah kehidupan, dugaan dan sebagainya itu, kita mencari satu titik, iaitu di mana akhlak mulia ataupun peribadi yang boleh kita contohi, boleh kita teladani di dalam diuji Nabi tersebut, bagaimana kesabaran yang boleh kita contohi bila mana mendapat satu nikmat yang menggembirakan, bagaimana keadaan riang gembira yang dikongsikan kepada umat-umat baginda. Dan itulah yang cuba kita bawakan pada hari ini, dan kita nak perhatikan akhlak mulia yang ada pada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kalau tadi kita cerita 1/3 daripada akhlaknya, dan seterusnya kita akan sambung lagi. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Syukran jazilan Ustaz Azrin. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak mulia baginda Nabi Yaqub alaihissalam banyak sekali. Kita sudah sentuhkan yang di awal tadi. Baginda apapun ujian, kesabaran, rintangan, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia yang kedua, baginda adalah orang yang terpilih dan selalu ingat pada akhirat dan selalu mengingatkan orang lain kepada akhirat. Al-Quran menyebutkan, inna akhlasnahum bi khalasatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Apa dia? Selalu mengingatkan orang kepada ad-dar. Ad-dar adalah negeri akhirat. Ini kan akhlak yang mulia, sebab kita nanti akan pergi ke akhirat. Lidu lil mauti wa banu lil kharabi liman nabni wa nahnu ila turabi. Kehidupan ini adalah untuk kematian. Kenapa kita membina? Kerana semuanya akan hancur binasa. Maka kembali kepada akhirat, itu kampung halaman kita. Yang ketiga, akhlak mulia ini sangat memberi bekas dalam kehidupan kita. Apa? Nabi Yaqub sangat mengambil berat terhadap anak-anak baginda. Itu yang Ustaz Azrin sebut awal tadi itu. Anak itu sangat disayangi oleh seorang abah. Macam mana tu? Satu, sabar dengan anak-anak yang membohongi baginda dan memisahkan anak yang paling disayangi Nabi Yusuf daripada baginda. Sabar baginda. Itu satu. Yang kedua, Nabi Yaqub ingatkan anak-anak akan bahaya hasad. Pertama sekali diingatkan kepada Nabi Yusuf. Sudah kita bacakan ayat, jangan dibagi tahu mimpi itu kepada anak-anak yang lain, adik-beradik yang lain, takut hasad. Itu satu. Yang kedua, kita tahu kan hadirin bahawa ketika Nabi Yaqub daripada dilahirkan di Palestin, kemudian pergi ke Iraq, daripada Iraq patah balik ke Palestin, nanti akhirnya pergi ke Mesir. Ketika di Mesir, kenapa? Sebab Nabi Yusuf itu yang nak dibunuh dalam perigi buta itu akhirnya diangkat oleh kafilah dan dijaga oleh Raja Mesir ketika itu. Di sini ketika Nabi Yusuf menjadi Menteri Kewangan, ada yang mengatakan Menteri Perdana Menteri, Nabi Yusuf panggil adik-beradik yang datang daripada Palestin tu.
datang mereka semua kecuali Nabi Yaqub. Tengok sayangnya Nabi Yaqub kepada anak-anak, walaupun mereka juga tidak bersikap elok dengan Nabi Yaqub, dipesan tentang hasad. Apa dia? Kalau kamu masuk ke negeri Mesir, jangan masuk setiap 11 orang tadi, jangan masuk satu pintu. Kenapa? Sebab orang Palestin itu berketurunan Bani Israel. Orang Mesir itu berketurunan Qibti, orang bangsa Fir'aun. Nanti mereka kan pelik dari segi warna kulit, dari segi pakaian, nanti mereka akan hasad pada kamu. Yang kedua, supaya jangan mereka pelik nanti dia curi barang dan sebagainya. Ini kasih sayang ayah kepada anak-anaknya itu. Kemudian diajar kepada anak-anak tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi inil hukmu illa lillahi wa alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Sesungguhnya hukum itu adalah untuk Allah dan kepada Allah kita bertawakal, dan bertawakal jugalah kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Akhlak mulia yang lain, tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah, kata Nabi Yaqub bagi tahu anak-anak nasihat, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yasu min rauhillah illa alqaumul kafirun, tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah melainkan orang kafir. Begitulah juga nantinya wasiat anak-anak terus bertauhid dan meninggal dalam keadaan tauhid. Itu dah juga antara yang dipesankan oleh Nabi Yaqub sebagai tanda akhlak mulia seorang ayah kepada anak-anak. Wallahu a'lam. Baik. Dan kalau kita lihat akhlak mulia yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi, bagaimana ditunjukkan tentang kasih sayang sebenarnya kepada anak-anaknya, walaupun tidak berlaku baik kepada Nabi Yusuf AS, tetapi tetap disayangi kerana yakin akan berubah. Baik. Dan soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa Nabi Yaqub AS bertanya kepada anak-anak baginda ketika diambang kematian, apakah yang akan mereka sembah selain setelah baginda meninggal dunia, seperti yang tercatat di dalam ayat 133 surah Al-Baqarah. Terima kasih kepada sahabat kita Intan Zurina atas soalan yang ditanyakan, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz surah Al-Baqarah ayat 133. Ustaz, silakan. Syukran Ustaz Azrin. Saudari Intan Zurina bertanya tentang ayat Suratul Baqarah ayat 133. Nah, yang itu 140. Yang 133 saya sempat catatkan di sini. Naam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anak mereka, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih agama untuk kamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal melainkan dalam keadaan Islam, maksud tauhid yang benar. Satu lagi, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, apakah tidak ketika kamu melihat Nabi Yaqub itu dalam keadaan nazak ataupun hampir meninggal dunia, idh qala li bani, ketika Nabi Yaqub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kamu sembah selepasku? Ini sebagai satu concern daripada seorang ayah, jangan beralih tauhid. Qalu, kerana anak-anak Nabi Yaqub itu akhirnya sebahagiannya menjadi orang-orang yang baik, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun, kami menyembah Tuhanmu iaitu Allah Azza wa Jalla, dan Tuhan kepada bapa-bapa kamu iaitu Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Tuhannya satu sahaja, Allah Azza wa Jalla, ilahu wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi orang yang Islam, insya-Allah akidah kami, tauhid kami tidak berganjak. Jadi kenapa ditanya? Sebab bukan tanya tak pasti ataupun takut-takut, ragu-ragu, tidak, supaya ini sebagai satu pesanan, walaupun saya nak meninggal dunia, tidak ada lagi yang akan mengajar kamu dan sebagainya, tetap dalam keadaan tauhid, jangan berpisah daripada
akidah yang benar. Sekali lagi ditunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, sehingga bukan kerisauan, bukan ragu-ragu, tetapi itu adalah peringatan yang tulus dari hati kepada anak-anaknya, yang mana bertanya tentang bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah ketiadaan Nabi Yaqub alaihissalam. Ini satu peringatan yang penting. Dan seterusnya dari sahabat kita Tuan Ismail Mat Isa, katanya mungkin ini juga kita boleh jadikan sebagai penghujung untuk perbincangan kita tentang sedikit lagi tambahan tentang akhlak terpuji yang dapat kita pelajari dari sirah Nabi Yaqub alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang rasul. Dari sahabat kita Tuan Ismail Mat Isa, soalan ni datang dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik. Terima kasih Tuan Ismail bin Mat Isa. Saya kembalikan jawapan ini pada apa yang disebutkan oleh Ustaz Azrin tadi itu. Subhanallah, apapun yang dilakukan anak kepada ayah, tetap ayah, kan Ustaz Azrin, sayang, tidak berkecil hati, tetap punyai suatu harapan walaupun anak buat begini, satu hari nanti menjadi orang yang baik dan sebagainya. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Walaupun diperlakukan begitu oleh beberapa anak baginda, tidak semuanya, Bunyamin baik, Nabi Yusuf baik, tetapi tetap tidak berdendam dengan mereka, tetap mengasihi mereka dengan kasih sayang yang sebaiknya, tidak berdendam, malah tidak menyuruh Nabi Yusuf untuk siksakan mereka ataupun untuk balas dendam atas apa yang diperlakukan mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan apabila Nabi Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan di Mesir, panggil Nabi Yaqub dan anak-anak Nabi Yaqub, semua mereka akur dan duduk dekat Mesir dalam beberapa waktu. Ketika meninggal juga ketika berumur, sebahagian pendapat ulama mengatakan Nabi Yaqub alaihissalam hidup di Palestin sehingga berumur 130 tahun dan duduk di Mesir 17 tahun. Jadi umur baginda ketika wafat adalah 147 tahun. Tinggal lagi baginda wasiatkan untuk dikebumikan jasad baginda di bumi Palestin. Maka kita dapat sekarang alhamdulillah dapat menziarahi kubur-kubur orang-orang yang mulia ini, susur galur kenabian ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Masya-Allah, boleh kita ziarahi di bumi Palestin yang sangat mulia ini. Kasih sayang ayah yang tidak pernah berdendam kepada anak sampai akhir hayat menutup usia. Dan sedikit tambahan Ustaz, saya ada ternampak soalan di Facebook sahabat kita, kalau saya tak silap nama Mazni Hasan dia ada sebut, dia kata tentang Masjidil Aqsa itu adakah dibina oleh Nabi Yaqub alaihissalam ataupun ia adalah memang dah terbina tetapi hanya dibaik pulih saja. Mungkin ada sedikit ringkas jawapannya Ustaz. Yang sempat saya ingat dan baca, telah ada dulu Nabi membinanya sebelumnya itu. Kemudian selepas itu barulah Nabi Yaqub alaihissalam meneruskan sebegitu. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan mungkin pada hari ini kita dapat sesuatu yang bukan sedikit tetapi sebenarnya memang sangat-sangat banyak berkenaan dengan kisah penceritaan Nabi Yaqub alaihissalam, bagaimana istimewanya, mukjizatnya, bagaimana peribadi akhlak mulia yang ada pada Nabi Yaqub alaihissalam yang patut kita contohi, ambil, dan paling penting kunci utamanya adalah kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya, mementingkan betul-betul tentang keimanan, ketakwaan kepada agama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, mungkin boleh tutup dengan doa pada hari ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im alladhina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhadir. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita. Jangan lupa esok untuk istimewa Tanyalah Ustaz sebenar tahun baru, berdoa dan bermunajat. Esok ada topik perbincangan umur meningkat, amal kurang. Esok. Okay, jangan lupa teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.